Assalamualaikum, bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu, 17 November 2021. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian Sabah menurun dengan catatan 487 kes semalam, iaitu penurunan 13 kes berbanding 500 kes hari sebelumnya. Daripada jumlah itu, sebanyak 98.2% dianggap ringan, iaitu dalam kategori 1 dan kategori 2 dengan pesakit tidak memerlukan rawatan di hospital. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pesakit dalam kategori 3 cuma 2 orang, seorang dalam kategori 4 dan tiada pesakit dalam kategori 5, manakala 6 kes lagi masih dalam siasatan lanjut Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sebanyak 320 kes atau 65.71% daripada kes yang direkodkan semalam adalah kes berlaku dalam tempoh 24 jam. Selebihnya adalah kes yang berlaku lebih awal tetapi didaftar lewat antara 2 hingga 5 hari selepas keputusan diketahui. Terdapat 2 kes lewat daftar 6 hari dan 1 kes melebihi 12 hari. Jumlah kes berpunca daripada saringan bergejala atau kes sporadik adalah tinggi iaitu sebanyak 195 atau 40.4%. Kes-kes ini biasanya berpunca daripada kegagalan individu mematuhi prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, 5 kematian dilaporkan di 5 daerah dan tiada kluster baharu. Manakala bilangan pesakit sembuh mengatasi kes positif baharu iaitu 529 orang. Seramai 1,676 pesakit pula sedang menerima rawatan, termasuk 78 memerlukan penjagaan kritikal. Mengenai penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP, sebanyak 7,404 kenderaan diperiksa di 11 sekatan jalan raya seluruh negeri. Hasilnya, 1 kompaun dikeluarkan akibat individu gagal memakai pelitup muka. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan pasukan polis marin dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia melibatkan 148 pemeriksaan di pantai timur dan 30 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Hasilnya, 1 tangkapan dibuat di bawah enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Eastern Sabah Security Command ESCOM memohon penambahan aset daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam usaha pengukuhan keselamatan, khususnya di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Komander ESCOM Datuk Ahmad Fuad Othman berkata, cadangan tersebut bagi memberi kemudahan dan peningkatan operasi kawalan di S-Zone yang bersempadan dengan Indonesia serta Filipina selain dapat mengekang isu jenayah rentas sempadan. Menurut Datuk Ahmad Fuad, ESCOM telah mengemukakan cadangan keperluan aset kepada kerajaan seperti radar, 30 bot pelbagai guna termasuk pesawat ringan, namun sehingga kini belum diperolehi. Bagaimanapun katanya, operasi pada masa ini berjalan dengan baik. ESCOM telah kemukakan kepada kerajaan negeri dan kerajaan pusat supaya kita nak di Timur Sabah dengan meletakkan radar dan telah kita hantar dan kita juga minta 30 buah bot di samping kapal terbang kita yang telah kita hantar sehingga ini kita tidak dapat lagi. So, apa yang ada sekarang kita melaksanakan tugas secara lama dengan apa yang kita ada. Dan radar kita sekarang ni yang beroperasi dah 50%. Kita minta perkara ni ditengok, diteliti. Dalam pada itu bercakap kepada pemberita di Lahad Datu, Datuk Ahmad Fuad berkata, Jawatankuasa Perancangan Gerakan Kebangsaan bersetuju pewujudan pos kawalan keselamatan Sungai Aji Kuning di Sebatik Tawau dalam usaha menangani isu penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti dari Indonesia. Pihaknya mencadangkan agar pos kawalan keselamatan tersebut sebagai pos gabungan antara polis dengan tentera atau polis sahaja atau Angkatan Tentera Malaysia ATM sahaja. Jelasnya perkara tersebut akan diputuskan dalam mesyuarat ESCOM dalam tempoh terdekat. Selain itu, beliau memaklumkan mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Gerakan Kebangsaan dipengerusikan Panglima Angkatan Tentera serta Ketua Polis Negara bersetuju pewartaan Pusat Pemeriksaan Daratan RCP di Sapinangoh dan Kalabakan.
Walaupun dalam tempoh hampir 23 bulan ini tiada cubaan penculikan untuk wang tebusan berlaku, pihak Eskom tidak leka dan mencari maklumat untuk tindakan awal. Pada masa ini, hubungan kerjasama keselamatan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia masih diteruskan termasuk rondaan udara dan laut secara bersama di sempadan 3 negara bagi memastikan keamanan terus terpelihara. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk banjir terutama semasa monsun timur laut yang diramalkan bermula November ini. Ini termasuk persediaan awal dari segi logistik dan petugas bagi menghadapi kes luar jangka seperti kebakaran, khususnya semasa sambutan musim perayaan pada Disember depan. Pengarah JBPM Sabah, Mat Ali Ismail berkata, anggotanya juga telah memeriksa bangunan termasuk pusat beli belah bagi memastikan ruangan bangunan pejabat dan sistem pendawaian elektrik mengikut piawaian yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Pentauliaan Bomba Komuniti anjuran bersama JBPM Sabah dan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas di Papar. Dalam majlis ini, sebanyak 9 pasukan bomba komuniti melibatkan 170 ahli dari 4 daerah iaitu Tuaran, Papar, Beaufort dan Sepitang menerima sijil pentauliaan masing-masing selepas mengikuti program selama 10 hari bermula 27 Oktober lepas. Seramai 170 bomba komuniti terlibat selepas menjalani latihan yang kita sediakan selama 8 jam. Kita mengharapkan dengan adanya bomba komuniti ini kita dapat melatih penduduk-penduduk setempat tu dalam dari segi keselamatan kebakaran dan juga penyelamatan sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Sejak 2014, terdapat 411 pasukan bomba komuniti di seluruh Sabah dengan jumlah keseluruhan 6,065 orang terdiri daripada 4,829 lelaki dan 1,236 perempuan. Sebanyak 44 pen darah berjaya dikumpul dalam program kempen derma darah pertubuhan anjuran Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM Sabah di Kota Kinabalu. Pengarahnya, Yuniza Marlia Yunus berkata, program sehari tersebut menggalakkan pertubuhan membantu pesakit yang memerlukan, menjamin kesihatan diri penderma daripada risiko penyakit serta memupuk semangat kemasyarakatan dalam kalangan pertubuhan. Untuk mendapatkan sebanyak mana darah bagi menambah bank darah di negeri Sabah yang kita tahu pada musim COVID baru-baru ini kita negeri Sabah memang kekurangan dan kita menjalankan tanggungjawab kita lah untuk membantu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan kempen berkenaan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Sasaran penderma kita adalah 50 orang yang terdiri daripada para ahli-ahli persatuan yang mendaftar di bawah persatuan registration dan juga orang awam yang mengunjungi Pasaraya Imago pada hari ini. Yang belum pernah mesti beranikan diri kerana tidak sakit pun, ada bius. Lepas tu kita punya darah dapat menolong banyak orang. Jadi kalau tiada orang derma nanti itu stok di hospital pun kurang, tambah lagi masalah untuk rakyat. Jadi rakyat perlu tolong rakyat. Dari kecil lah, dari 18 saya tahu boleh derma darah dan naik. Jadi regular donor. So dari masa tu sampai sekarang loh. Kempen sempena Himpunan Sinergi Pertubuhan Kebangsaan Hyper 21 ini bermatlamat memperkasa tanggungjawab sosial korporat melalui kerjasama bersama Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Riadah adalah salah satu cara menjaga kesihatan selain mengeratkan ikatan kekeluargaan. Pelbagai pilihan riadah masa kini yang memenuhi prosedur operasi standard SOP antaranya adalah berbasikal. Namun, penggemar sukan ini seharusnya perlu mengetahui aspek keselamatan sebelum keluar di jalan raya. Ikuti perinciannya bersama wartawan Syarifah Monazra Sarip. Sejak kerajaan mula membenarkan Jun 2021, sukan berbasikal antara yang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat. Pelbagai pandangan diberikan khususnya kelebihan mengenai sukan berbasikal. Meningkatkan kecergasan kardiovaskular. So otot jantung kita akan lebih kuat untuk mengepam darah yang banyak. Okey, dengan paru-paru kita semakin efisien untuk menukar gas. Okey.
Ketiga ialah mengurangkan stres. Basikal ini sangat enjoy. Kita dapat berkayuh, melihat pemandangan yang indah. Ciri-ciri keselamatan harus kita ada seperti berkayuh secara berkumpulan, dan juga aspek keselamatan yang lain seperti lampu, lonceng. Kita mengayuh dalam kawasan rekreasi yang telah disediakanlah. Tinjauan penggemar aktiviti berbasikal di Kampung Sangkir, Kota Belud mendapati rata-rata mereka memilih sukan ini sebagai selamat dan sehat. Mula-mula memang suami je lah yang join ni aktiviti berbasikal. Lepas dia bawa juga, dia bilang untuk kesehatan semua. Jadi sekali nampak macam seronok pula, ramai yang join sama-sama kan. Jadi satu perubahan yang nampak ketara betul. Macam berat badan saya turun. Macam selalu yang kaki yang selalu sakit-sakit tu, memang rasa lega sudah. Macam peredaran darah tu. Ciri-ciri dia daripada kita tengok daripada dari diri dulu lah kan. Maksudnya fitness kita, kelengkapan pakaian kita, maksudnya lengkap lah. Dan yang kedua kita tengok daripada segi keselamatan basikal lah. Maksudnya lampu kena ada, lampu brake, lampu depan, lampu belakang. Dan dia ada cermin sisi lah. Walaupun saya ada kekurangan dari segi fizikal, tapi semangat tu masih ada. Kalau ikut berbasikal ni boleh mengelakkan remaja ni membuang masa, dada. Best, seronok bermain basikal. Selain mampu melahirkan semangat jati diri dan disiplin yang tinggi, aktiviti berbasikal ini juga secara tidak langsung mampu melahirkan semangat silaturahim dalam kumpulan masing-masing. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Baik saudara, sekian Berita Pagi Sabah. Terus patuhi SOP, elak penularan jangkitan COVID-19. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat.